Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai ke episod yang ke-8 dalam CD Kembara 30. Dalam episod-episod sebelum ini, banyak kali saya ceritakan kepada anda semua tentang Bani Israel, tentang Yahudi dan sebagainya. Tetapi sekiranya tuan-tuan perempuan perasan, saya ada sentuh tentang cerita kisah lembu Bani Israel. Cerita Bani Israel ini Allah ceritakan kepada kita begitu terperinci dalam Al-Quran, dan ia memberikan kepada kita isyarat bahawa cerita ini sangat penting dan juga sangat mustahak untuk kita ambil pengajaran dan supaya kita belajar daripada kisah tersebut. Dan tuan-tuan perempuan, tahukah surah yang terpanjang yang ada dalam Al-Quran ini pun dia ambil nama sebenarnya daripada kisah ini, iaitu Al-Baqarah, kisah lembu. Jadi ia membawa makna yang sangat penting untuk kita semua pelajari apa yang terdapat ataupun pengajaran yang disebutkan dalam surah ini. Sebelum itu, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu akui bahawa Al-Quran banyak kali cerita tentang Bani Israel, dan dalam kalangan mereka yang diceritakan dalam Al-Quran ada yang soleh dan ada juga yang melakukan kemungkaran, ada yang melakukan kemaksiatan dan juga perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan dan juga laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada beberapa cerita yang mana kisah Bani Israel ini yang mana Allah ceritakan secara terperinci. Selain daripada kisah lembu ini, ada juga kisah lain, iaitu kisah di mana mereka ini sangat angkuh dan juga degil, tidak mahu mengikut perintah Nabi mereka, Nabi Musa AS. Ketika mana mereka telah sampai pun di Sinai dan Nabi mereka, iaitu Nabi Musa, memerintahkan kaumnya untuk masuk ke Palestin, untuk masuk ke Baitul Maqdis, tetapi mereka tidak mahu. Sangat seronok cerita ni dan sangat penting untuk kita baca dan juga kita teladani pada kisah ini. Tetapi dalam episod hari ini, saya tidak mahu pergi ke cerita tersebut kerana kita ada episod yang khas yang mana saya akan ceritakan tentang kisah kedegilan Bani Israel ketika mana mereka telah sampai di Sinai dan Nabi Musa memerintah mereka untuk masuk ke Palestin. Episod hari ini saya akan ceritakan kepada anda episod yang mana menceritakan juga tentang kedegilan dan juga keangkuhan Bani Israel, kisah lembu yang seperti mana yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bani Israel, mereka ini hidup dalam satu masyarakat, dan dalam kisah ini diceritakan ketika itu berlaku satu jenayah pembunuhan. Ada seorang kena bunuh. Masalahnya di sini, tak tahu siapa yang bunuh itu. Jadi Bani Israel ini, mereka tak tahu nak buat apa, sebab mereka tak ada clue siapa yang bunuh si mati itu. Maka mereka bawakan kes ini kepada Nabi Musa AS, dan Nabi Musa terus kembalikan ataupun terus refer kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah dapat membantu baginda dan kaumnya dapat menyelesaikan masalah pembunuhan ini. Siapakah yang bunuh si mati tersebut? Jadi Nabi Musa, dia dapat wahyu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi wahyu ini bukannya nak bagi tahu siapa pembunuh si mati itu. Bukan. Wahyu ini bagi tahu kepada Bani Israel supaya melakukan satu proses ataupun satu tindakan yang mana tindakan tersebut akan memberitahu kepada Bani Israel siapakah pembunuh tersebut. Jadi tindakan-tindakan tersebut, jadi wahyu tersebut seperti mana yang disebutkan ataupun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa kata apa kepada kaumnya? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya Allah telah beri wahyu kepada aku sampai korang semua
dapat mengetahui siapakah pembunuh itu. Tetapi kamu kena buat sesuatu. An tadhbahu baqarah, iaitu kamu kena sembelih lembu. Jadi cara untuk dapat tahu siapa pembunuh itu adalah dengan cara sembelih lembu. Tetapi kaum Nabi Musa, iaitu Bani Israel, mereka merasakan takkanlah sembelih lembu kot, Nabi ni buat lawak kot, takkanlah sembelih lembu boleh tahu siapa pembunuh kan. Pergilah suruh cari darah ke, ataupun clue lain ke, baju ke, apa-apa kan. Tapi Nabi suruh sembelih lembu. Ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel memberikan tindak balas dengan cara menghina Nabi mereka. Qalu atattakhiduna huzwa. Ini balas Bani Israel. Adakah engkau hendak menjadikan kami sebagai permainan? Jadi ayat ini menunjukkan bahawa mereka ini menghina perintah yang diberikan oleh Nabi mereka, Nabi Musa, Nabi yang menyelamatkan mereka daripada penindasan Fir'aun sekitar 300 ke 500 tahun. Nabi yang keluarkan mereka daripada zaman kegelapan, zaman kezaliman Fir'aun di Mesir, dan kini mereka dalam keadaan selamat. Boleh mereka hina Nabi Musa dengan kata, adakah engkau anggap ini permainan? Kemudian apa kata Nabi Musa sebagai balasan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa kata apa? Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang golongan yang jahil, iaitu golongan yang angkuh, golongan yang takabur, tidak mahu mengikut apa yang Allah suruhkan. Kemudian kita mungkin boleh terfikir, kenapa Nabi Musa nak kembalikan perkara ini terus kepada Allah Ta'ala? Kenapa Nabi Musa tak bincang dulu dengan Bani Israel? Kenapa Nabi Musa tidak turun ke padang tengok mayat apa semua tu? Wallahu a'lam. Syekh Salih Al-Khalidi dia berkata, Nabi Musa ni dia tahu macam mana perangai kaum dia. Suka tipu hela, suka buat perkara-perkara yang melambatkan, tidak degil, tak mau dengar cakap dan sebagainya. Jadi senang cerita, Nabi Musa refer terus, kembalikan terus kepada perkara ini kepada Allah Ta'ala. Dan Allah berikan wahyu yang mana yang dapat memberitahu siapakah pembunuh tersebut. Tapi kaum Nabi Musa cakap apa? Ini wahyu Allah. Bayangkan kalau Nabi Musa punya kata-kata bukan wahyu Allah Ta'ala, lagi-lagilah kaum Bani Israel ini akan lebih degil dan juga lebih tidak mahu mengikut cakap Nabi mereka. Kemudian Nabi Musa ini dia minta lagi permintaan yang mana menyusahkan mereka lagi untuk mengetahui siapakah pembunuh tersebut. Selepas Nabi Musa suruh sembelih lembu, mereka tanya lagi, apa bentuk lembu tu? Allah berfirman, qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nampak? Dah lah Nabi Musa cakap, cari mana-mana lembu, sembelih. Kemudian dia cakap, ni main-main ni kan betul ni. Kemudian Nabi cakap, ini memang betul-betul, ini adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala daripada menjadi orang yang jahil. Kemudian apa kata kaum Nabi Musa? Okey, kalau betul itu lembunya, boleh tak kau berdoa dekat Tuhan kamu? Ini satu hal lagi. Kaum Nabi Musa dia cakap Tuhan kamu. Qalu du'a lana rabbak. Bukannya Rabbana. Bukannya Tuhan kami, tetapi Tuhan kamu. Seolah-olah nak kata doalah Tuhan engkau tu. Macam apa bentuk lembu tu? Kita orang tak tahu. Seolah-olah nak kata itu adalah Tuhan Nabi Musa sahaja, bukan Tuhan kami. Ini adalah sifat keangkuhan dan juga takabur yang ada dalam kalangan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa jawab apa? Qala innahu yaqulu innaha baqatun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Nabi Musa cakap bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, telah memberitahu kepada aku bahawa lembu itu adalah lembu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Nabi Musa cakap dekat kaum dia, Allah telah berikan wahyu kepada aku
Yang mana wahyu itu berkata, kamu kena cari lembu yang tak terlalu tua dan juga yang tak terlalu muda. Dia pertengahan itu. Dengan kata lain, cari lembu yang dalam keadaan elok, dalam keadaan yang tiada masalah, tak terlalu tua dan juga tak terlalu muda, tak terlalu kecil. Tapi adakah kaum Bani Israel setakat itu sahaja mereka boleh mengekzekut ataupun melakukan wahyu yang diberikan kepada mereka melalui Nabi Musa? Tidak. Mereka tambah lagi permintaan mereka kepada Nabi Musa, pergi tanya lagi apa bentuk ataupun apa warna lembu tersebut. Kata kaum Nabi Musa, qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Terjemahnya, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami apa warna dia. Nabi Musa tak cakap pun pasal warna tadi, tetapi mereka ini suka-suka menyusahkan diri mereka, tanya benda yang tidak perlu tanya, dan akhirnya menambahkan lagi syarat untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan kepada mereka, yang mana ini akan menyusahkan lagi mereka. Nabi Musa berkata bahawa lembu yang Allah Ta'ala mahukan adalah lembu kuning tua warnanya, dan juga tambahan daripada syarat itu, sudah warna kuning, tasurun nadhirin. Nabi Musa kata apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Lembu itu adalah lembu warna kuning, tasurun nadhirin, dan ia disukai oleh orang apabila orang melihatnya. Nampak? Ini adalah satu bentuk yang mana permintaan pada akhirnya menyusahkan mereka yang meminta tersebut. Pada hakikatnya kaum Nabi Musa ni, mereka tidak mahu pun mengikut wahyu Allah, tetapi sebab mereka ini banyak sangat helah, banyak sangat permintaan dan banyak sangat perangai mereka, yang mana pada akhirnya menyusahkan lagi mereka untuk melakukan perintah Nabi Musa AS. Dan pada akhirnya apa kata kaum Nabi Musa? Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqrata shabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Kaum Nabi Musa kata apa? Pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami lembu betina yang mana satu. Sebab apa sebab apa kaum Nabi Musa cakap sedemikian rupa? Sebab innal baqarata syabaha alaina, sebab lembu yang sifat-sifat yang kamu sebutkan itu, wahai Nabi Musa, sangat susah untuk kami carinya. Dan mereka sendiri mengakui bahawa lembu itu susah untuk dicari. Kemudian kaum Nabi Musa kata apa? Wa inna insyaallah lamuhtadun, dan insya-Allah kami akan cuba untuk cari juga lembu tersebut. Para ulama mengatakan dalam kisah ini ada satu sahaja kebaikan, iaitu ketika mana kaum Nabi Musa berkata insya-Allah, iaitu dengan izin Allah. Kalaulah mereka ini tidak sebut insya-Allah, kata para ulama tafsir, Bani Israel ketika itu tidak akan jumpa lembu kuning yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dan juga orang suka melihatnya selama-lamanya. Tetapi ditakdirkan oleh Allah SWT, mereka sebut insya-Allah. Kemudian apa kata Nabi Musa AS? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqil harth musallamatun la syata fiha. Nabi Musa kata apa? Sebenarnya lembu itu sifatnya tidak pernah membajak tanah, ataupun dengan kata lain tidak pernah bekerja, dan juga tidak pernah pula menyiram tanaman. Ia juga tidak cacat dan juga tidak ada belang pada warnanya. Nampak? Semakin bertambah pula sifat-sifat dan juga syarat-syarat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi melaksanakan perintah yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Kemudian apa kata kaum Bani Israel? Tindak balas mereka sangat angkuh. Mereka kata apa? Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang barulah kau dapat menerangkan sifat-sifat yang sebenar. Seolah-olahnya nak kata yang panjang-panjang tadi, maksudnya yang simple-simple tadi, yang Nabi Musa dah bagi tahu awal-awal tadi, itu bukanlah kebenaran bagi Bani Israel. Sedangkan hakikatnya itulah kebenaran. Tetapi disebabkan mereka ini degil, disebabkan mereka ini angkuh, mereka ini suka untuk menyusahkan perkara-perkara yang senang,
maka Allah menyusahkan mereka, maka Allah sukarkan mereka untuk melaksanakan apa yang mereka sepatutnya lakukan. Dan akhirnya mereka kata apa kat Nabi Musa? Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang barulah kamu nak datang apa yang dikatakan kebenaran. Nampak, inilah sifat angkuh yang ada dalam kalangan Bani Israel. Dan Allah kata apa? Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Dan mereka akhirnya berjaya sembelih lembu tersebut. Wa ma kadu yaf'alun. Dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ini adalah proses yang mana Bani Israel diperintahkan untuk melakukan satu arahan. Sangat panjang. Sebab apa panjang? Sebab apa sukar? Sebab apa susah? Sebab mereka ini suka menyusahkan keadaan. Mereka ini angkuh, tidak mahu dengar, tidak mahu sami'na wa ata'na apa yang diperintahkan oleh Nabi mereka melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman seterusnya Allah kata apa? Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan pada ayat ini Allah ceritakan apakah kisah di sebalik kisah lembu ini. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu menuduh sama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Dalam ayat ini Allah beritahu kepada kita maklumat apakah punca yang mana Nabi Musa beritahu kepada kaumnya supaya sembelih lembu. Apakah punca mengapa kaum Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa supaya dapat membantu mereka? Sebab itu disebutkan dalam ayat ini. Dan kita mungkin tertanya, kenapa sebab daripada kisah ini ataupun punca kisah ini disebutkan selepas proses yang panjang? Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Apabila kamu membunuh sama sendiri, kamu akan saling menuduh sama antara kamu. Kata Said Qutb, seorang mufassir, alim min ulama' muslimin, seorang ulama yang terkenal di ulama kontemporer yang terkenal, beliau mengatakan bahawa supaya jelas, supaya terang bagaimanakah sifat Bani Israel dengan Nabi mereka, dengan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Kita lihat daripada perkara yang mudah menjadi perkara yang susah disebabkan apa? Disebabkan sifat mereka itu sendiri. Dan pada ayat seterusnya, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Allah kata apa? Maka pukullah si mati itu dengan anggota lembu. Ada yang mengatakan dengan tulang, ada yang mengatakan dengan daging, kulit dan sebagainya. Wallahu taala alam. Tetapi ambillah sebahagian daripada lembu yang kamu sembelih itu, maka pukullah si mati itu. Si mati yang kita tak tahu siapa pembunuhnya itu. Dan pembunuh itu dia hidup semula dan dia bercakap siapalah pembunuhnya itu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kuasaannya supaya kamu memahaminya. Dan pada ayat seterusnya, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian sesuatu itu hati kamu, iaitu hati Bani Israel menjadi keras, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Nampak? Kalau kita sebutkan benda apa yang keras ke atas muka bumi, mungkin terbayang kepada kita batu, besi, apa lagi, dinding. Tapi tak terbayang dalam kepala kita benda yang keras ada kat muka bumi adalah hati. Dan Al-Quran mengatakan apa? Hati kaum Bani Israel disebabkan peristiwa ini menjadi keras, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Jadi para ulama mufassirin mengatakan bahawa ini adalah antara sebab ataupun antara punca mengapa kaum Bani Israel menjadi keras hati mereka adalah sebab sifat angkuh yang mereka ada. Sifat mereka tidak mahu mengikut apa yang Nabi mereka, Nabi Musa AS perintahkan kepada mereka. Dan menarik lagi, Syekh Usul Al-Qardawi dalam bukunya, dia kata apa? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dan kemudian hati mereka menjadi keras, bahkan keras lagi daripada batu. Syekh Usul Al-Qardawi mengatakan apa? Kalau kita lihat orang Bani Israel hari ini, anak cucu mereka, iaitu mereka tergolong dalam kalangan orang-orang Yahudi, mereka tidak
mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi. Mereka bunuh ribuan orang dalam berapa hari sahaja. Mereka membunuh kanak-kanak, mereka membunuh orang perempuan, orang mengandung, mereka bom rumah-rumah orang Palestin dan sebagainya, langsung tidak mempunyai hati. Inilah menunjukkan bahawa hati mereka keras, dan mereka ini masih mempunyai lagi sifat-sifat yang terdapat dalam Bani Israel ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Sifat itu masih ada lagi sampailah ke hari ini. Hati mereka keras dan mereka tidak dapat membezakan yang manakah manusia, yang manakah bukan manusia. Mereka bunuh orang begitu sahaja, seolah-olah mereka ini langsung tiada hati. Jadi inilah sedikit sebanyak tentang kisah lembu Nabi Musa alaihissalam. Allah menceritakan kisah ini agak terperinci, tiada sebab melainkan untuk kita mengambil pengajaran daripada kisah ini dan supaya kita teladani apa yang disebutkan dalam kisah ini. Semoga tuan-tuan perempuan diberikan rahmat Allah Ta'ala, juga diberikan kekuatan untuk meneruskan ibadat di bulan Ramadan yang berbaki ini. Sekiranya tuan-tuan perempuan ada soalan, boleh tulis di bawah, dan juga boleh like dan juga subscribe sekiranya belum subscribe. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.